العافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Kita sambung pengajian kita, pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi pada kalam muhasyi qauluhu min jihati huduthiha. Kita tengok pada syarah kat tepi dulu. Dia kata perbincangan tentang mengenai dalil ijmali, dalil jumli, iaitu apa dia? Dalil yang lemah daripada ya'jizu an kaifiyati dalalatiha min annaha hal hiya min jihati huduthiha au imkaniha au huma ma'an au nahwu dhalik au nahwi dhalik ay min nahwi dhalik ataupun seumpamanya. Wa an raddi syubahi, kita masuk pada kalam muhasyi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala qawluhu min haitsu min jihati huduthiha ila akhirih, yakni menghendaki oleh musannif annahu, bahawa sesungguhnya ukhtulifa, dikhilafkan, salah, ikhtalafa lah, sebab ada fa'il dah ada tu, fa'il dah ada, annahu ikhtalafa al-mutakallimuna fi dalalatil alam, fi dalalatil alami ala as-sani'i ala aqwalin arba'atin, bahawa ulama mutakallimun telah khilaf pada dalalah, bagaimana menunjukkan alam, alam itu menunjuk kepada pencipta, bagaimana dalalahnya, aspek, bentuk, kaifiah alam ini menjadi dalil kepada ada pencipta. Mereka khilaf kepada 4 qaul. Awaluha, yang pertama daripada 4 qaul tersebut, min jihati huduthihi, dari aspek baharunya alam tu. Jadi baharu alam ini, itu aspek alam ini dari segi baharunya itu yang menunjuk kepada ada pencipta. Min jihati huduthihi, ay, apa maksud huduthihi? Ay wujudihi ba'dal adam, adanya alam selepas daripada tidak ada. Jadi qaul yang pertama, dalalatu al-alami ala as-sani'i min haitsu huduthuhu, dari aspek baharunya alam tersebut. Apa maksud baharu? Alam itu ada, sebelum tu tidak ada. Keberadaan atau kewujudan alam itu berlaku selepas ketiadaannya. Asal tak ada, kemudian ada. Itu panggil hudus. Wa nazmu dalil alaih, susunan dalil. Nazam makna susunan dalil. Bagaimana pendalilan pada qaul yang pertama ni. Antaqul, bahawa kamu berkata, antaqula al-alamu hadithun wa kullu hadithin lahu sani'un fal-alamu lahu sani'un. Alam itu baharu, dan setiap yang baharu itu pasti ada pencipta. Maka alam itu ada sani', ada penciptanya. Itu susunan dalil lah. Okey, dari aspek alam itu baharu. Wa thaniha, yang kedua, min jihati imkanihi, dari aspek imkan alam itu. Alam itu sifatnya mungkin. Apa maksud imkan? Ai istiwa'i wujudihi wa adamih, iaitu sama, ada dia itu dan tak ada tu sama. Istiwa, sama, ada dan tak ada itu sama. Itu aspek imkan. Sebab benda mungkin ni benda yang ada dan tak ada tu sama. Wa nazmud dalil alaih, dan susunan dalil atas pandangan ini, antaqul, bahawa kamu kata al-alamu mumkinun, alam itu mungkin, wa kullu mumkinin lahu sani'un,
maka setiap yang mungkin itu ada pencipta. Fal alamu lahu sani'un, maka alam itu pasti ada pencipta. Ubah je lah tadi. Setiap yang baharu ada pencipta. Ini setiap yang mungkin ada yang mencipta. Maka alam itu ada pencipta kerana alam itu mungkin. Itu kaul yang kedua. Wa thalithuha, yang ketiga, min jihati hima ma'an, dari pihak kedua-duanya sekali, iaitu al-alamu. Tidak buatlah sini sebab mafhum sedikitlah. Nampak tak? Jadi kita susunlah. Al-alamu hadithun mumkinun wa kullu hadithin mumkinin lahu sani'un fal-alamu lahu sani'un. Itu yang ketiga. Warabi'uha, yang keempat, min jihatil imkan, dari pihak imkan bisyarti al-huduthi, pihak mungkin tapi dengan syarat baharu. Jadi aspek alam ini menunjuk kepada pencipta, menunjuk kepada wujud Allah sebagai pencipta, ialah dari aspek dia itu, alam itu mungkin. Tapi syaratnya hudus. Mungkin, tapi dia mesti ada. Sebab ada mungkin yang tidak ada. Jadi yang keempat ini, dari segi imkan bisyartil hudus. Al-imkan bisyartil hudus. Mungkin, tapi disyaratkan benda itu hudus, ada sungguh. Ada yang mana adanya itu didahului oleh tiada. Wa nathbut dalil alaihima. Dan susunan dalil atas kedua-duanya sekali. Mana? Yang ketiga dan keempat. Samalah. Antakula, kamu kata al-alamu mumkinun hadithun. Alam itu mungkin lagi hadith. Wa kullu mumkinin hadithin lahu sani'un. Maka setiap yang mungkin dan hadith, pasti ada pencipta. Fal-alamu, maka alam itu lahu sani'un, pasti ada pencipta. Jadi dari segi susunan dalil, bagi pandangan yang kedua ketiga tu sama je lah. Sebab kedua-duanya sama ada yang ketiga mensyaratkan kedua-dua tu itu jihah dalalah al-alam ala sani' itu pada kaul yang ketiga dua-dua. Adapun kaul yang keempat tu satu tapi ada syarat. Jadi seakan-akan syarat ni tak boleh bercerai daripada masyru' dia. Cuma dia letak dari segi syarat sahaja. Okey. Sebab itu disekalikan kan, wa nadhmud dalil alaihima ay ala rabi'i ala thalithi war rabi'i, atas yang ketiga dan keempat. Tetapi lakinnal farqa bainahuma, tetapi beza antara keduanya, ada apa beza? Al-imkan wal hudus dengan al-imkan bi syartil hudus. Lakinnal farqa bainahuma annal hudutha akhadha syatran minal haddil awsati, minal haddil wasat, haddil wasat ala thalithi, wa syartan, dan dia kira syarat fihi ala rabi'i, dia kira syarat di atas kau yang rabi', yang empat. Okay. Bezanya gini je. Haddul awsat mana? Haddul awsat pada kullu. Kullu wa kullu mumkinin. Tak, itu haddul awsat dia. Wa kullu mumkinin, wa kullu mumkinin hadithin lahu sani'un. Haddul wasat mana? Ini dalam mantik kan, dalam mantik. Kat mana? Ada luas sikit nak tulis. Kita tulis. Jadi apa kita susun balik? Al-alam mumkinun hadithun. Lepas tu wa kullu mumkinin hadithin lahu sani'un. Jadi mumkinin hadithin ni, ini haddul al-wasat. Haddul wasat. Ni sughra, ni kubra. Al-alam mumkinun hadithun. Wa kullu mumkinin hadithin lahu sani'un. Jadi
Yang berulang tu panggil haddul wasat. Haddul wasat ialah yang berulang pada sughra dan kubra. Maka bezanya macam mana? Pada kaul yang ketiga, akhadha anna al-hudutha akhadha syatran min al-haddil wasat ala thalithi. Atau kaul yang ketiga yang mengatakan dalalah alam kepada sani' dua sekali, iaitu al-imkan dengan hudus. Maka hudus di sini dikira sebagai termasuk daripada hadil wasat. Dia itu diri perkara tu dah, rukun dia dah. Adapun pada kaul yang keempat, akhadha syartan fihi ala rabi'. Hadis di sini, hadis mafhum daripadanya hudus. Hudus di sini atas kaul yang keempat dia dianggap sebagai syarat. Tapi dari segi nazmud dalil, susunan dalil tak disebut. Tapi dari segi pandangan keempat dia dikira sebagai syarat. Bila syarat ni benda yang bukan dalam mahiyatu syai', tapi kharijun anhu, tapi la budda minhu. Dia keluar daripada mahiyatu syai', tapi dia kalau tak ada dia tak ada lah sesuatu. Adapun tadi syatran ni makna dia tu juzuk dah daripada mahiyatu syai'. Wa qawluhu, maka katanya au nahwi dzalika, atau seumpamanya, isyaratun, mengisyaratkan ila rabi', kepada yang keempat. Mana? Kita tengok pada kalam syarih hanya sebut mana? Min jihati hudusiha, satu. Au imkaniha, dua. Au huma ma'an, au nahwi dzalika. Nahwi dzalika tidak sebut min jihatil imkan bisyartil hudus. Jadi nahwi dzalika ni ialah merujuk kepada pandangan yang keempat, kaul yang keempat. Ya. Jadi qauluhu au nahwi dzalika isyaratun ila rabi'i. Kemudian ini dia akan cerita balik. Apa sebenarnya beza imkan dengan hudus ni? Mungkin kita biasa dengar kan, imkan dengan hudus. Apa bezanya? Dari segi kedua-duanya orang guna, tapi apa bezanya? Wal farqu bainal awwali wath thani. Beza antara yang pertama yang kedua, annal al-ilma bil hudusi yasbiqu al-ilma bis sani'i ala al-awwal. Atas yang pertama, bahawa tahu dengan hudus, maklum ataupun ilmu tentang baharu itu mendahului tahu tentang sani' atas yang pertama. Macam mana? Pada dalil yang pertama, pada pandangan pertama, dalalatu al-alam ala sani' itu dari segi aspek baharunya alam. Jadi baharu alam tu tahu dulu. Baharu alam itu kita tahu dulu bahawa alam ni sifat baharu. Baru boleh kita dapat natijah bahawa bila begitu ada pencipta bagi alam. Jadi al-ilmu bi anna al-ilma bil huduthi yasbiqu al-ilma bis sani'i ala al-awwal wa yata'akhkharu anhu. Dan yata'akhkharu anhu ala thani. Dan ilmu bil hudus, tahu tentang hudus baharu itu, yata'akhkharu, mari kediam, terkemudian daripada tahu tentang sani'. Ala thani, atas kau yang kedua. Kau yang mengatakan jihatu dalalatil alam ala sani'i min haitsu al-imkanu, dari segi aspek imkan. Kau kedua imkan. Nampak? Jadi atas kau yang kedua, baharu alam tu yang mari kediam. Bukan tahu baharu dulu. Dia datang kemudian. Bagaimana? Dia terang. Wa dzalika li'annahu la yalzamu min kaunihi lahu sani'un an yakuna hadithan. Bahawa tidak lazim daripada keadaan alam itu ada pencipta, bahawa adalah dia baharu. Alam itu ada pencipta, keadaan alam ada pencipta, tak mesti bahawa baharu. Kenapa? Li jawazi an yakuna masnu'an bil illati, kerana harus berlaku alam itu dicipta masnu'an dengan cara illah, au bil tabi'i, atau dengan cara tabiat. Tapi dia tetap
dia tetap ada, tapi adanya itu dengan cara illah atau dengan cara tabiat. Dengan cara illah dan dengan cara tabiat. Alam ni ada, tapi dia itu jadi hukumnya jadi dia dengan cara illah. Jadi dia dengan cara illah. Bukan Tuhan mengadakannya selepas daripada tak ada. Atau jadi dengan tabiat sendiri. Jadi itu mengharuskan bahawa boleh je orang fikir bahawa alam ni jadi ikut cara tabiat atau dengan cara illah, tapi dia ada pencipta. Boleh? Nampak tak? Jadi tidak lazim daripada keadaan alam itu ada sonik bahawa alam itu baharu. Kerana apa? Kerana harus bahawa alam itu masnu'an bil illah. Terjadi dia kerana sebab illah. Illah maklum ataupun dengan cara tabiat. Wa masnu'uhuma, dan yang dijadikan dengan cara illah dengan tabiat ni qadimun. Bila dijadikan dengan cara illah, ada pencipta, ada sendiri alam, maka hukumnya alam itu qadim lah. Adanya pencipta, maka terjadi alam dengan tabiat sendiri, maka qadim jugalah. Maka wa masnu'uhuma, yang dicipta dengan cara illah atau tabiat, qadim. Li'adami mufaraqatihi, kerana tidak bercerainya alam dengan bercerainya masnu' lahuma, bagi illah dan tabiat. Memang illah dengan maklum takkan bercerai. Dia lazim berlazimah, ada illah ada maklum. Kalau Tuhan tu illah bagi alam, Tuhan berqadim, alam berqadim. Tabiat, dengan cara tabiat yang mencipta alam, maka ada tabiat, adalah alam itu. Maka dia itu qadim juga, li'adami mufaraqatihi lahuma, kerana tidak bercerainya masnu' yang dibuat dengan illah dan maklul itu takkan bercerai. Fayakunu qadiman bil ghairi, maka dia jadi qadim dengan sebab hak lain. Yang lain itu sebab bagi adanya, tapi adanya itu secara qadim. Wa in kana mumkinan, walaupun dia itu sendiri hukum alam itu mungkin bizzat, dia itu mungkin pada hakikat zat dia. Pada hakikat diri dia itu sebagai alam, dia itu sebagai alam, dia itu hakikat zat dia mungkin, tapi dia wujud dengan cara illah atau dengan cara tabiat, maka dihukumkan dia sebagai qadim. Nampak? Kerana dia tak ada bertentangan kalau mungkin tapi qadim. Ini pandangan akal ni, bukan nak kata betul ke ni. Sabar dulu. Maka fala yalzamu, tidak lazim, zalika, demikian itu, tidak lazim demikian itu. Mana? Fayakunu qadiman bil ghaib wa in kana mumkinan bizzati, walaupun dia itu mungkin secara dengan hakikat zat dia itu sendiri. Fala yalzamu zalika, maka tidak lazim demikian itu. Mana demikian itu? Ada sani' illa ba'da ibtali kaunihi ta'ala sani'an bitta'lil, kecuali setelah fala yalzamu zalika, maka tidak lazim demikian itu, illa, kecuali ba'da ibtali kaunihi ta'ala, setelah kita batalkan keadaan Tuhan itu sani'an, menciptakan bitta'lil, dengan cara illah ataupun tab'i, dengan cara tabiat. Wa isbati, maka dan kita mengisbatkan, illa ba'da isbati, kecuali setelah kita isbat kaunihi sani'an, bahawa Tuhan itu mencipta bil ikhtiyar, mencipta dengan cara ikhtiar, dengan cara pilih, bukan dengan cara berlakunya alam secara illah maklul ataupun secara tabiat. Wa idza thabata kaunuhu sani'an, apabila sabitlah keadaan Tuhan itu sani'an bil ikhtiyar, dia itu mencipta dengan cara ikhtiar, dia yang memilih penciptaan alam, bukan alam ni ada sendiri dengan ada dia, maka lazima
ayyakuna masnu'uhu, maka lazimlah bahawa penciptaannya, makhluk yang dia cipta itu hadithan, jadi baharu. Hak ni maksud huwa wa huwa makna qaulina, itulah makna perkataan kita al-ilmu bil hudusi, ilmu tahu tentang baharu itu yata'akhkharu 'anil ilmi bis sani'i, dia itu datang kemudian selepas daripada kita tahu tentang as-sani', tentang pencipta, ala tsani, atas kau yang kedua. Boleh tak ambil perhatian ni, macam dia payah sikit ni, tak tahulah payah ke tak. Agak-agaknya bolehlah. Okay, saya ulang balik, ulang dengan bahasa sendiri. Okay, sekarang ni musannif nak bezakan apa beza alam ini menunjuk kepada ada pencipta. Pada kaul yang pertama, dari segi alam ini baharu. Ini senang. Alam ini baharu, bahawa apa maksud baharu? Iaitu ada dia itu sebelum tu tak ada. Maka jelaslah makna yang menciptakan itu segala benda yang tak ada kemudian diadakan, pasti ada pencipta, maka alam ni ada pencipta. Okay. Jadi dalam susunan dalil tu, kalau kita tengok mana dulu mana kediam, kita tahulah baharu alam dulu. Kita tahu baharu alam dulu, barulah sampai kepada kita mengisbatkan dan ilmu al-ilmu bis-sani', tahu tentang Tuhan. Itulah yang pertama. Yang kedua, min jihatil imkan, bahawa alam ini menunjuk kepada adanya pencipta. Itu daripada jihad imkan. Hak ni dia kata, hak ni al-ilmu bil hudus yata'akhkharu 'anil ilmi bis-sani'. Dalam bahagian atau pandangan kedua ni, kalau kita kaji dari segi susunan dalil, tahu tentang baharu alam tu mari kediam. Mari terkemudian daripada kita tahu Tuhan dulu. Macam mana? Okey. Tidakkah pada pandangan kedua dia kata alam ini menunjuk kepada ada Tuhan dari segi aspek alam ni mungkin. Okay. Bila mungkin? Mungkin ni benda yang boleh terima dua-dua. Boleh terima dua-dua. Jadi tiba-tiba ada alam. Alam ni ada. Pasti ada yang bila mungkin, tak, mungkin makna dia terima dua-dua. Dan terberat satu. Terberat salah satu, iaitu ada. Bagaimana boleh adanya alam nak kait dengan Tuhan? Boleh Tuhan buat. Alam ini ada sebab apa? Ikut sekali dengan ada Tuhan. Itu panggil dengan cara ilah. Tapi tetap dia itu pada hakikat diri itu bersifat dengan mungkin. Tapi terjadi dia dengan cara ilah maklum. Ada Tuhan, adanya alam. Sebagaimana kata falasifah lah. Adanya alam ini seadanya dengan adanya Tuhan. Bukan Tuhan buat asal daripada tak ada kepada ada. Okay. Jadi, ataupun jadi alam dengan tabiat sendiri. Maka qadim juga. Jadi, bila sekadar kita kata alam ini menunjuk kepada Tuhan dari segi imkan, kalau kita susunan dalil tu, makna imkan sahaja memberi faham bahawa boleh sahaja ada alam itu menunjuk pada Tuhan, tapi dia itu wujud dengan cara ilah dan maklum. Sebab dia bukan melawang. Imkan dengan apa nama ni qadim tak berlawang. Dari segi ahli falsafah kata tak berlawang. Sebab boleh dia mungkin pada zatnya tapi dia qadim. Kerana sebab wujud dia bersama wujud Tuhan. Jelas. Okey. Bila begitu, tapi dalil tak selesai lagi. Bagaimana? Makna sini, imkan itu menunjuk dulu pada ada Tuhan. Bahawa Tuhan itu, bila benda itu mungkin, pasti dia itu ada. Bila dia itu maklul, pasti ada ilahnya. Sebagaimana kata falsafah, apa ilah dia itu Tuhan. Maka, tahu Tuhan dulu. Okey, sekarang ni alam ni, bila dah wujud, Tuhan buat kepada alam ni dengan ilah maklul ke? Tak, Tuhan bukan buat dengan ilah maklul. Maka berhajat kepada membatalkan kejadian alam secara ilah
makhluk dan secara tabiat. Dengan bahawa Tuhan mencipta alam ini dengan ikhtiarnya. Maka situ kita kata bahawa Tuhan menciptakan alam dengan ikhtiarnya. Maka alam ini bersifat dengan hudus. Bersifat dengan hudus. Nampak susunan dalil. Jadi satu-satu tu. Pertama, bila imkan sahaja menunjuk kepada ada Tuhan. Dah sifat hudus tu mari ke diam. Apabila kita batalkan bahawa terjadinya alam ni secara elah dan maklum. Kerana semata-mata imkan, boleh sahaja dipaham oleh akal bahawa benda itu mungkin tapi dia tu qadim dengan sebab berlaku secara elah ataupun secara tabiat. Maka berhajat kepada membatalkan berlakunya penciptaan secara ta'lil dan juga secara tabiat. Untuk menyatakan bahawa alam ni baharu. Jadi sebab tu dia kata yang kedua ni. Tengok saya baca balik ya. Boleh jelas tak? Jelas tak tu? Okay. Wal farqu bainal awwali wath thani anna al ilma bil huduthi yasbiqul ilma bis sani'. Tahu tentang baharu itu mendahului tahu tentang adanya Tuhan. Atas pandangan yang mengatakan jihah menunjuk oleh alam kepada pencipta itu ialah jihah hudus. Dan terkemudian daripadanya daripada tahu tentang sonik di atas pandangan yang kedua. Al-thani. Atas pandangan yang kedua. Atas pandangan yang kedua. Nampak? Al-thani. Ni al-thani. Atas pandangan yang kedua. Iaitu kenapa terkemudian? Kerana daripada jihad imkan, kita faham imkan tu. Bila faham imkan, maka bila benda tu mungkin adalah benda yang meluarkan sesuatu itu sehingga dia terjadinya itu mesti ada sonik. Tahu sonik dulu. Lepas tu baru kita mengisbatkan bahawa sonik ni buat dengan ikhtiar, bukan dengan elah, bukan dengan tabiat. Maka baru kita reti dari segi hudus. Dari segi susunan dalil lah. Bukan kata kau yang kedua ni salah. Tak. Ini kau mutakallimin juga. Bukan kata kau ni sesat. Tak. Cuma dari segi kedudukan yang mana mendahului dari segi susunan dalil tu. Maka dia kata wa yata'akhkharu ay wa yata'akhkharu al-ilmu bil huduthi anhu ay 'anil ilmi bis sani'i ala thani ay 'ala al-qawli bi anna jihata dalalatil alami ala as-sani'i min haitsu al-imkan. Ini dia terang ni. Wa dhalika li annahu la yalzamu min kaunihi lahu sani'un an yakuna hadithan li jawazi an yakuna masnu'an bil illati aw at-tab'i wa masnu'uhuma qadimun li adami mufaraqatihi lahuma fayakunu qadiman bil ghaib wa in kana mumkinan bil dhati fala yalzamu dhalika illa ba'da ibtali kaunihi ta'ala sani'an bit ta'lili aw at-tab'i wa ithbati kaunihi sani'an bil ikhtiyari wa idza thabata kaunuhu sani'an bil ikhtiyari lazima an yakuna masnu'uhu hadithan wa huwa ma'na qawlina al-ilmu bil huduthi yata'akhkharu 'anil ilmi bis sani'i ala thani. Faham tak? Tak faham? Ulang dengarlah. Kemudian wa bayanu ibta'. Ni baru masuk. Baru masuk. Apa huraian macam mana kita nak membatalkan keadaan Tuhan itu mencipta dengan ta'lil atau dengan tabiat. Ni sebenarnya hak ni tak masuk dalam akidah lagi ni, cuma pada mukadimah cuma sebut lalulah. Wa bayanu ibtali kaunihi sani'an bit ta'lil aw at-tab'i annahu law kana kadhalika lakana masnu'uhu muttahidan. Dan huraian membatalkan keadaan Tuhan itu bit-ta'lil, mencipta dengan cara illah atau dengan cara tabiat. Apa dalil bahawa Tuhan cipta, Tuhan mustahil, batalnya, tak betulnya Tuhan cipta dengan cara illah ataupun dengan cara tabiat. Dengan erti kata alam ni jadi dengan sebab ada Tuhan maka adalah alam. Bukan Tuhan yang pilih nak buat alam dengan kehendaknya yang sempurna, yang bebas.
Annahu law kana kadzalika, bahawa sesungguhnya kalaulah demikian, kalau alam ni berlaku dengan cara illah dengan maklum dan juga tabiat, lakana masnu'uhu muttahidan, nescaya jadilah penciptaan Tuhan tu satu. Apa yang Tuhan cipta tu jadi jenis mereka, jadi sama. Kal qurrah, seperti bola bulat tang. Seperti bola qurrah. Apa sebab apa sebut qurrah? Bola ni. Tak. Titik tengah ni nak pergi ni sama tak? Sama. Bulat tang sama. Jadi sekarang ni itu satu. Alam ni kalau gitu sebab apa? Sebab qurrah ni dia ada berapa muka? Ada satu muka kan? Qurrah ni ada satu, kita panggil satu satu ni satu lah. Ada satu muka. Ada satu bukaan. Ayuh, satu satu bukaan, satu muka saja, satu muka je qurrah ni. Yang lain empat segi banyak. Empat segi ada berapa? Empat segi ada 6. Jadi benda satu muka. Maka kalau berlaku dengan cara illah, bukan Tuhan pilih, maka makhluk Tuhan ni lazim bahawa dia itu berbentuk bulat belaka. Ni kena ada orang yang ada asas fizik sikit, asas sains sikit. Sebab apa? Sebabnya apa yang nak membezakan sesuatu makhluk dengan satu benda lain? Kalau benda itu jadi dengan tabiat sendiri atau dengan illah. Kita nak kata Tuhan nak buat, katakanlah Tuhan nak buat, Tuhan nak buat pokok dengan Tuhan nak buat bukit. Apa lebih bukit dengan pokok kalau itu semua makhluk Tuhan? Jadi dari segi dia itu makhluk, hak ni pun makhluk sama, maka bila berlaku dengan illah makhluk, bukan Tuhan pilih. Hak kita nampak berbeza ni sebab apa? Sebab Tuhan pilih. Tuhan pilih nak jadi bukit gini, Tuhan pilih nak jadi pokok gini. Sebab Tuhan pilih. Kalau benda itu berlaku illah makhluk sendiri atau tidak semena-mena, ada alam, ada Tuhan. Ada Tuhan, ada alam. Atau dengan tabiat, maka dari segi logik, benda akan jadi sama. Dari segi logik, benda akan jadi sama. Sebab apa? Tidak ada sesuatu yang melebihi satu yang lain. Kerana semuanya makhluk. Bila semuanya makhluk, kalau dia jadi dengan, kita panggil dengan sendirinya, dengan jadi sendiri, tanpa tidak semena-mena, maka lazim makhluk tu sama belaka. Dia jadi bulat belaka. Apa yang ambil bulat? Sebab bulat ni sutuhnya satu je. Bukaannya se. Jadi apa tak pilih lebih? Dah sebab kalau lebih mesti ada sebab nak jadi sutuh tu atau bukaan tu dua. Kalau Tuhan nak buat dua, kenapa Tuhan pilih dua tidak satu? Paling kurang berlaku ialah satu. Maka benda yang satu sutuh ataupun satu bukaan ialah benda berbentuk sfera, bulat, qurrah, bola. Itu benda yang satu. Maka bila begitu, kalau Tuhan buat banyak makhluk dan benda itu berlaku bukan dengan pilihan tapi jadi sendiri, tentu jadi bulat belaka. Boleh faham tak ni? Kalau faham apa lah. Sebab ni yang masuk sebenarnya benda ni benda akliyat lah ni. Tapi orang fizik dan juga falsafah boleh faham. Kalau ni kena kalau buka kelas secara boleh kelas macam biasa, ni boleh tanya balik. Mungkin bila anak terang secara bersemuka tu lagi faham. Tapi kaedah dia gitu lah. Sekarang ni benda yang makhluk ada ni, kalau jadi sendiri bukan Tuhan pilih. Ni Tuhan buat ni macam-macam bentuk, macam-macam sutuh, macam-macam bahagian, macam-macam bukaan ni sebab Tuhan pilih. Kalau jadi sendiri, maka andaian yang paling tepat ataupun paling kena ialah benda hanya ada satu sutuh, satu bukaan, satu bukaan saja. Kita panggil satu lapisan atau satu satu je. Bukan banyak sisi, satu sisi saja. Maka benda itu tak akan
wujud kecuali bentuk bulat, bentuk kurrah. Bulat tu makna bola. Bola tu ada satu je, bukan. Jadi kita pun akan jadi bulat, pokok pun akan jadi bulat, bukit pun jadi bulat, semua bulat belaka. Dia kata, lakana masnu'uhu muttahidan, akan jadi satu, kal kurrati, seperti kurrah. Bahkan nak kata ada 2 dan 3 tu, perlu pula situ orang boleh tu lah. Bahkan takkan ada kecuali satu je. Li'adami tafawuti fi masnu'il illah. Kerana tidak ada perbezaan pada masnu' al-illah. Benda yang dibuat oleh illah tak ada beza. Sebab bukan dibuat dengan pilih. Illah maklum ada sendiri. Makna ada dengan tidak semena-mena. Li'adami tafawuti masnu'il illah awit tabi'ah. Ma'anna walhal kita wajadnahu mukhtalifan. Kita dapati alam ni berbeza-beza. Ba'duhu tawilun, sebahagiannya tinggi, wa ba'duhu qasirun, sebahagiannya pendek. Wa ghairu dzalika mimma huwa musyahadun, dan lain daripada itu daripada perkara yang dapat kita saksikan. Itu menunjukkan bahawa dia takkan berlaku dengan cara Allah maklum. Pasti Tuhan nak. Hak ni hatta manusia sendiri ada tinggi, ada pendek, ada putih, ada gelap. Ada rambut putih, ada rambut blond ada. Jadi macam mana kalau benda Allah tu? Padahal Allah ni benda hak tak boleh nak fikir, nak tentu kan? Nampak? Jadi dalil paling ini tak dalil senang yang menolak kepada natural selection ataupun berlaku alam dengan teori Big Bang tanpa ada Tuhan. Berlaku dengan tidak semena-mena. Tu tak dalil. Kalau gitu makna sebenarnya tak ada beza. Apa yang nak melebihkan kita dengan orang lain, kawan kita? Saiz kita saiz dengan orang Amerika, dengan saiz orang Rusia. Apa lebih dia? Tentu ada yang susung. Hak ni gini, hak ni gitu. Wa azharu hadhil aqwali, dan yang paling zahir daripada qaul ini, hak empat pandangan tadi, awwaluha, yang pertama. Qaul yang pertama lah yang paling zahir dan paling jelas. Wa in kanat kulluha, walaupun semuanya sekali, turuqan, jalan-jalan, musilatan, semua sekali itu jalan-jalan musilatan ilal matlub, menyampaikan kepada yang dikehendaki, kepada maksud. Semua sekali itu akan sampai kepada bahawa alam ini ada pencipta, sama je. Tapi yang paling jelas ialah min tariqil huduth, min jihatil huduth. Wa huwa al-ilmu bis-sani'. Apa dia matlub ni? Matlub ialah al-ilmu bis-sani'. Li'anna al-kalama fil istidlal bil athar 'ala al-mu'aththir. Kerana perbincangan kita ini, kalam kita, perbahasan kita ialah pada pendalilan dengan athar, bil athari 'ala al-mu'aththir, kepada mu'aththir yang memberi kesan. Sekarang ni kita nak berbincang ni, pendalilan kesan kepada yang memberi kesan. Athar, alam ni kesan, alam ni ialah hasil. Siapa yang menghasil menciptanya? Jadi istidlal bil athar alal mu'athir kita panggil. Maka bila kita nak membincangkan tentang menunjuk oleh kesan kepada yang membuat kesan itu, fala budda min wujudil athar, maka tak dapat tidak, mesti adalah kesan itu kharijan, di luar, nampak sungguh. Wa ma'lumun, dan telah maklum, annal hudutha la yattasifu bihi illa ma kana mawjudan kharijan, bahawa sifat hudus itu, sifat baharu itu tidak bersifat dengannya kecuali apa yang mawjud fil kharij. Benda yang ada sungguh pada luar, yang kita nampak ni, yang ada sungguh ni mawjud fil kharij, ada sungguh pada hakikat luaran yang kita boleh nampak, yang kita boleh rasa, yang kita boleh capai dengan panca indera ini, itu jelas menunjukkan bahawa ada asar. Hudus itu. Fala budda min wujudil athar kharijan wa ma'lumun anna al-huduth la yattasifu bihi illa ma kana mawjudan kharijan bi khilafil imkan. Lain kalau kita ambil dari segi aspek imkan. Dari segi aspek imkan, fa innahu la yattasifu bihi al-mawjudu
Fa innahu bukanlah. Fa innahu kama yattasifu bihil mawjudu yattasifu bihil ma'dumu. Sebagaimana bersifat dengannya oleh al-mawjud, bersifat juga oleh al-ma'dum. Imkan tu sendiri, adakah disyarat sesuatu tu imkan mesti ada sungguh? Tak. Benda itu kalau bersifat dengan imkan mesti ada sungguh ke? Tak. Sebab imkan ni hanya menerima ada dan tak ada. Okey, ada sungguh ke tak? Kalau ada sungguh, dia itu makna hadis lagi imkan. Tapi kalau dia tu tak ada, contoh cucu kita. Dalam ni tak ada orang ada cucu kot. Nampak tak? Cucu kita tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Mungkin tak? Mungkin. Tapi dia hadis tak? Tak ada keluar lagi, tak ada hadis lah. Sebab tak wujud lagi. Jadi benda yang mungkin itu tak mesti ada sungguh ti lagi. Boleh benda tu makdum. Tapi dia pada hakikat diri dia, sifat dia tu mungkin. Contoh kita, ulama buat contoh tak? Bahrun min za'baq. Lautan daripada raksa. Merkuri. Ya, raksa merkuri. Ada tak? Pada hakikat tak ada. Tapi mungkin tak? Mungkin. Naga. Angkok. Apa lagi? Phoenix. Burung phoenix. Ada tak tu? Dari segi luar tak ada, tapi benda itu mungkin. Nampak? Maka bikhilafil imkan fa innahu kama yattasifu bil mawjud, bersifat dengan imkan itu benda yang ada sungguh, yattasifu ma'dum, benda yang tak ada pun bersifat dengan mungkin. Fala yadullu ala wujudihi, maka tidak menunjukkan atas ala wujudi mausufihi. Fala yadullu ala wujudi mausufihi, maka tidak menunjuk atas ada yang bersifat dengannya. Maka tidak ada menunjukkan di atas adanya orang yang bersifat dengannya, sifat dengan imkan. Bersifat dengan imkan tidak menunjukkan bahawa benda itu ada lagi. Itu bezanya. Benda mungkin ni tak mestinya benda itu ada sungguh ti lagi. Boleh ke tak ada lagi atau tak ada langsung. Maka dia tidak menunjuk atas wujudi mausufihi, adanya yang bersifat dengannya dengan imkan. Jadi paling kuat, paling zahir ialah min haitsu al-hudus. Wa yadullu ala arjahiyati. Dan menunjukkan di atas kerajihan, ala arjahiyati ay ala kaunihi arjah, di atas keadaan itu rajih, ma apa ni? Wa yadullu ala arjahiyati ma dzukira. Gitu. Wa yadullu ala arjahiyati ma dzukira, dan menunjukkan di atas rajihnya apa yang disebut. Apa yang disebut itu? Yakni hudus itu. Kaul yang pertama tu. Apa dalil bahawa kaul yang pertama itu rajih? Arjahiyah itu. Iqtisaru. Jadi iktisar jadi fa'il bagi dulu. Iktisarul musannifi alaihi, menghakkan dan menentukan musannif atas yang pertama saja. Kan musannif katakan amma dalilu wujudihi ta'ala fahuduthul alam. Adapun dalil wujudnya Allah ialah baharu alam. Wa amma dalilu wujudihi ta'ala fahuduthul alam. Dalilnya hudus alam. Musannif guna hudus je. Musannif hanya sebut hudus je. Itu menunjukkan bahawa pandangan pertama tadi rajih. Ikhtisarul musannifi alaihi fima sayati, pada barang akan datang perbincangan tentang burhan dalil. Haitsu qala amma dalilu wujudihi ta'ala fahudusul alami. Adapun dalil atas wujud Tuhan itu maka baharu alam ila akhirih. Qauluhu wa an raddi syubahi wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekat itulah kat sini. Okay. Tak banyak orang ni sebab tajuk ni tajuk yang penting juga ni untuk kita faham. Jadi mungkin ambil masa panjang lah. Jadi anda akan berhenti live FB sekadar saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.